Okey, nak bina OGIF, kita kena pastikan kekerapan pertama tu ada sifar. Dia kata tambah, kalau tak ada lah, kalau tak ada satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar tu kita kena tambah. Okey, dia kata gini ni sebab contoh 7 hok ya win ni, kekerapan dia 4. Jadi dia kata kalau kita nak niat nak lukis OGIF, kita kena tambah lagi selang kelas sebelum 100 hingga 149 ni supaya kita ada kekerapan kosong. Macam ni tak ada ni kita kena adakan. Tak ada kena adakan. Pasal apa? Pasal kita dah niat nak lukis OGIF. Ni saya royak ni. Ni. So gini nak serau nampak. Ni kan dia wui ke kita dekat contoh 7 tu nombor 4 je kekerapan 4. Dia kata kalau nak lukis OGIF mesti ada kekerapan kosong. So kena wujudkan selang kelas hak sebelum 100 hingga 149 ni supaya wujud kekerapan kosong. Lepas tu bila kita dah ada kekerapan kosong tu, kita pun boleh mula tambahlah jadual kekerapan longgokan, kita tambahkan sempadan atas dengan kekerapan longgokan. Kena tambah 2 kolom barulah. Sempadan atas kolom dia, ni kita belajar last week hari tu, lepas 99. Ni panggil had bawah, ni panggil had atas. Kalau nak sempadan atas, kena ambil nombor selepas had atas lah. 99.5. Kekerapan longgok kosong. Ni kekerapan longgok mula-mula memang serupa je. Kekerapan start dengan kosong, kekerapan longgokan pun start dengan kosong juga. Okey, lepas tu bermulalah sesi menambah-nambah kita ni. Okey. Kekerapan longgok kedua, ambil hak pertama tadi kosong, hak sebelum tadi tambah dengan kekerapan sekarang. Kosong tambah 4 jadi 4. Lepas tu nak dapat kekerapan seterusnya, 4 ni, kekerapan longgok sebelum ni, 4 ni, tambah dengan kekerapan sekarang ni, sebelah. 4 tambah sebelah, 4 tambah sebelah jadi 15. Lepas tu 15 sebelum tambah hak sekarang, 15 tambah 15 jadi 30. Okey, 30 sebelum tambah hak sekarang, 21. 30 tambah 21 jadi 51. 51 tambah 8 jadi 59. 59 tambah 1 jadi 60. Siap settle kekerapan longgokan. Sempadan atas ni macam saya tadilah. Kita kena ambil nombor selepas had atas. Awak tengok ni kan 149 had atas dia. So sempadan atas mestilah 149.5. Nanti awak tanya pula mana lah. Cikgu ambil tahu mana yakin mana 149.5 ni lah orang ambil ni nombor tengah ni kan ni 149. Ni had atas 150 ni. Had bawah bagi kelas seterusnya. Maksudnya nombor hak duduk tengah-tengah antara dua nombor ni. Nombor duduk tengah-tengah antara dua nombor ni mestilah 149.5. Begitulah seterusnya. Kalau nampak 199, had atas dia 199.5. 249, sepadan atas dia 249.5. 299, sepadan atas dia 299.5. 349, sepadan atas dia 349.5. Dan 399 sepadan atas dia 399.5. Apa ni kita sungguh sangat cari ni? Sebab dah nak lukis OGIF, dua benda ni wajib ada. Sempadan atas ada, kekerapan logokan pun kena ada. Tak ada dua ni tak jadi OGIF. Okey, kita pun nak lukis OGIF. Tapi sebelum tu, ni. Ada pesanan ni dia kata. Kita kena pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan. Penting ni awak jangan ada buat formula baru pula. Dia kata paksi mencancang wajib kekerapan longgokan. Paksi mengufuk wajib sempadan atas. Lepas tu kata, lepas tu plot. Plot tu pakoh lah. Plot kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sepadan. Carilah sepadan atas dengan kekerapan longgokan hak matching tu, hak pun pakoh. Lepas tu lukis lengkung yang licin. Tak si yang belok-belok tu tak si dah. Licin. Okey, kita tengok sampel hak di kita dah. Ingat tu sebelum tengok sampel tu ingat ni. Wajib ke apa? Sepadan atas dengan kekerapan longgokan. Okey. Kita tengok. Okey, ni sampel dia. Sampel dia. Tengok betul tak dia royak tu? Ingatlah. Dia kata, paksi mencancang wajib kekerapan longgokan. Lepas tu, hak ni, paksi mengufuk wajib pakai sempadan atas.
Okey, awak tengok ni. Lepas tu dia kata plot. Plot tu ikut hok matching, ikut hok sepadan. Ni sepadan ayat awak ni. Matching, sepadan. Ha ni. Kosong. Kekerapan longgokan kosong, sepadan atas dia 99.5. Okey. Inilah pakoh sini. Ni. Kekerapan longgokan. Ni kekerapan longgokan kan? Kekerapan longgokan ia kosong. Sepadan atas ni 99.5 pakoh. Okey. Lepas tu, ni pula. 149.5 sepadan atas. Kekerapan longgokan dia 4. Okey. Kita pun nampak 149.5 sepadan atas. 1, 2, 3, 4 pakoh. Okey. Saya terlajak dah. Patut saya cerita dulu. Lagu mana dia pilih sekali lagi ni. Dia gini awak. Ni dia panggil skala dia awak. 0, 10, 20, 30 ni. Ni skala 2 cm kepada 10. Ni skala 2 cm kepada 10. Sebab apa? Kalau kita graf ni, kalau kita ukur pembaris, daripada line ni ke line ni, dia 2 cm dan ada 10 kotak lah. Ada 10 unit tengok ni. Awak tengok sini ni. Alah, nak oyak. Ni, tengok sini. Ni, macam ni. Gini. Ni kosong tak? Kita nak tentukan skala ni. Sini dia gini. Awak tengok. 0 sampai 60 ni. Nombor 60 ni lah kali. Nombor besar sekali kekerapan longgokan. Nak senang, pakailah sipis 10. Sebab kalau pakai sipis 10 tu nampak selalu. Satu kotak kecil tu. Satu kotak kecil ni mewakili satu unit. 0 sampai 10. Kebetulan pula ada 10 kotak. 10 bagi 10. Satu unit, satu kotak lah. Senang untuk kita plot. Kalau kita nak plot besar-besar pun boleh juga. Apa salahnya? Kalau nak besar lagi graf awak kak, buatlah 2 cm kepada 5. Bermaksud 0 sini nombor 5. Kalau 0 sini 5 kak, kita nak plot tu kena beringatlah. Kalau tu sebab ada 10 kotak kecil, skala 5, 10 bagi 5, 2. Maksudnya satu dah. Satu kotak kecil tu mewakili 0.5. So nak jadi satu unit kena 2 kotak kecil baru jadi nombor 1. Gitu. Tu cerita 2 cm kepada 5 lah. Tapi contoh yang diberi pada kita ni 2 cm kepada 10. So that's why masa dia kata kekerapan longgokan, ni kan saya cerita ni, kekerapan longgokan 4, kekerapan longgokan 4, 149.5. Okay, bila dia plot, dia ambil terus kotak kecil atas 149.5 ni dan dia plot. Okay. Dan seterusnya lah pakoh ikut jadual dia bagi ni. Ikut jadual dia bagi ni. 15 dengan 199.5, 30 dengan 249.5, 51 sampai 299.5, sampai last kali tu 60 dengan 399.5 tu. Jadilah macam ni graf dia. Serana kita nak tahu kita ni salah lukis ke kerana kau. Graf memang patut dapat gini. Graf ogif memang patut gini macam bukit gitu. Jadi kalau misalnya dapat graf apa ranak pula, lah tu awak dah salah plot ataupun awak dah salah pakai ada budak ni sama-sama dia guna benda lain. Kita suruh pakai kekerapan longgokan, pasti mencancang dia pergi faham benda lain pula. Tu jadi graf salah tu. So kalau awak follow betul-betul nota UV tu, petua UV tu, sini pasti mencancang pakai kekerapan longgokan, pasti mengufuk pakai sempadan atas, plot ikut kekerapan longgokan dan sempadan atas ni sepadan, insya-Allah awak akan dapat graf yang cantik. Masa sambung tu pastikan sambung dengan lengkung yang licin. Ni dia panggil lengkung yang licin ni, tak ada jaga-jaga ketak sipas siu bekak-bekok tak ada. Ni cantik je, licin je. Pastikan dapat macam ni. Baik, itu bahagian pertama pasal melukis. Ada bahagian kedua ogif ni. Okey, bahagian kedua ogif ialah kita kena mencari kuartil. Kita kena mencari kuartil. Kuartil ni dia label, dia bagi simbol dengan Q. Ada Q1, Q2, Q3. Q ni kuartil lah. Ni kuartil pertama. Yang ni kuartil kedua. Yang ni kuartil ketiga. Cara nak mencari kuartil-kuartil ni, kita mesti mencari data keberapa. Data keberapa. Lupa nak royak pula.
kuartil kedua ni ada nama lain dia. Nama lain dia ialah median. Nama lain bagi kuartil kedua ialah median. Okey, awak tengok ni gapo dia punya explanation dia. Dia kata kuartil ialah nilai yang membahagi satu set data kepada empat bahagian yang sama. Setiap set data mengandungi 3 kuartil. Kuartil pertama, kuartil kedua ni tadilah saya cakap tu median, dan kuartil ketiga. Kuartil pertama yang juga dikenali sebagai kuartil bawah ialah nilai tengah bagi separuh bahagian bawah data sebelum median atau kuartil yang mengandungi 25% data. Ya, betul lah awak. Kadang-kadang kan dia bagi clue lain untuk mencari kuartil pertama. Dia kata bla 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 25% data. Adalah cerita dia tu apa. Tiba-tiba toing tu 125 ni. Cek lah tu awak. Maksudnya kita kena guna kuartil, kita kena mencari kuartil yang pertama. Kuartil kedua yang juga dikenali sebagai median ialah nilai tengah bagi suatu set data, ataupun kadang-kadang dia akan bagi hint kita 50% data, contohlah. Nampak tu kena cari median. Ni pula kuartil ketiga yang juga dikenali sebagai kuartil atas ialah nilai tengah bagi separuh bahagian atas data selepas median atau kuartil yang mengandungi 75% data. Okey, tak ada benda ni. Kita tengok ni pula. Okey, main mana semua-semua tu 25, 50 dengan 75 tu? Main sinilah. Okey, kuartil pertama ni bermaksud data ke 1/4. Data ke 1/4 daripada jumlah data ni. Sebelah N yang nombor 1 ni, jangan tak nampak pula ni apa deh. Kuartil pertama ialah data ke 1/4 daripada jumlah data. Manakala kuartil kedua ataupun median ialah data ke 1/2 daripada jumlah data, dan kuartil ketiga ialah data ke 3/4 daripada jumlah data. Jadi N besar, N besar, N besar ni semuanya mewakili jumlah data. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, dia kata lepas dah siap lukis tu, cari kuartil pertama, median dengan kuartil ketiga. Okey, kita cari-cari. Senang buku teks ni, dia dah settle dah, lengkap belaka. Okey. So sekarang ni OGIF kita ni dah siap plot dan lengkung yang licin semua. Tibalah masa untuk mencari kuartil pertama, kuartil kedua dan kuartil ketiga. Langkah pertama nak cari kuartil-kuartil tu, langkah pertama pasti dulu berapa jumlah data. Jumlah data kita 60. Main mana? Tadi kan kita buat jadual kekerapan longgokan tadi. Hak last sekali, kekerapan longgokan berakhir dengan 60. So itulah N besar kita, iaitu jumlah data. Bilangan data kita 60. Maka nak cari kuartil pertama kena cari 1/4 dari jumlah data ke. Main mana dapat 15 ni? Okey, take note belakang. N tu berapa? N kita kan 60. Gantikanlah. Gantikan N ni dengan 60. 60 bahagi 4 dapat 15. So data ke-15. Data ke-15 ialah kuartil pertama kita. Okey, nak tahu median ataupun kuartil kedua, buat N/2. N/2. N tu berapa? N tak ada ni lah 60 ni. 60 bahagi 2, 30. Maksudnya data ke-30. Bukan jawapan lagi ni. Baru data ke-30. Dan yang ni pula kuartil ketiga, 3N/4 ataupun 3N bahagi 4. Ganti N ni dulu dengan 60. 3 darab 60 bahagi 4. So dapat 45. So that's why awak dekat graf awak tu ada 3 garis putus-putus. Ni mewakili perjalanan nak mencari kuartil pertama. Macam tadi kan 15. 15 ni dia plot siap-siap. Bukan dia plot salah perkataan dia. Tanda. Dia tanda. Bukan plot dah, tanda. Dia tanda siap-siap 15 dekat paksi mencancang ni, dekat kekerapan longgo kan. Buat garis putus-putus sampai jumpa lengkung. Setuh je lengkung, terus bawa ke bawah. Bawa ke paksi mengufuk, kita nak tengok dia tunjuk mana. Dia tunjuk dekat 199.5. So 199.5 ni ialah kuartil pertama. Okey, seterusnya median pula. Median kata data ke-30. Okey, pergi dekat kekerapan longgokan, tanda nombor 30, buat garis putus-putus sampai jumpa badan lengkung. Toing, jumpa badan lengkung, bawa ke bawah, bawa ke pasir mengufuk. Itulah median ataupun kuartil kedua. Berapa? 249.5.
Okey, yang ketiga, kuartil ketiga dia kata nombor 45 ke? Sebab 3 kali 3 kali 60 bahagi 4 tadi ke dapat 45 ke? So tanda dekat paksi mencancang ni 45, tanda garis putus-putus. Jumpa je Ogif, jumpa bar dan lengkung terus bawa ke bawah. Dapat 2845. Lagu mana dia dapat 2845 ni awak? Ada cara nak kira. Okey, macam mana kita nak baca nilai dekat paksi mengufuk? Macam kuartil pertama 199.5 dengan median tadi tu ataupun kuartil kedua 249.5 tu tak apalah, senang moga anak panah tu tunjukkan nombor tu. Tapi dekat kuartil ketiga tu anak panah dia menunjukkan nombor sebelum 299.5. So lagu mana buku teks ni dapat jawapan 284.5. Okey, saya tunjukkan awak lagu mana dia kira tu. Okey, mula-mula sekali awak tengok nombor kita tu dia berada antara 249.5 dengan 299.5. So nombor kita tu duduk sini. Duduk sini. So lagu mana kita dapat nombor 284.5 tu? Okey, langkah pertama, step 1. Step 1 awak tolak dulu. Step 1 awak kena tolak. Awak ambil 299.5. Awak tolak dengan 249.5. Bila tolak awak dapat berapa? Awak akan dapat 50. Lepas tu, lepas awak tolak tu, step 2. Lepas awak tolak, awak kena bahagi. Awak kena bahagi. Okey, nak bahagi dengan berapa? Okey, kita ada 50 tadi ke? Tadi kita ada 50. 50 tu bawa sini lah. Kita nak bahagi dengan berapa? Kita nak bahagi dengan berapa? Tengok kotak. Awak bahagi dengan kotak kecil dia. Awak bahagi dengan kotak kecil. Okey, antara 249 sampai 299 ni ada berapa kotak kecil? Awak tengoklah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Ada 10 kotak kecil. Jadi bermaksud satu kotak kecil tu mewakili 5 unit. Maksudnya satu kotak kecil mewakili 5 unit. Lepas awak tengoklah anak panah kita ni. Anak panah hak ni dekat warna kuning ni. 245. Awak perhati dia punya nombor tu berada 3 kotak sebelum 299.5. Okay, awak tengok. Dia 3 kotak kecil sebelum 299.5. Jadi, nak tahu jawapan itu, awak ambillah 299.5 tolakkan dengan dah 3 kotak dah. 3 kotak. 3 darab dengan 5. So, awak akan dapat 284.5. So, tu cara kita membaca nilai. Tak kira lah nilai mana-mana pun, awak kena buat gitulah. Kadang paksi mencancang pun kadang-kadang ada setengah-setengah tu kita kena cara juga lagu ni. Buat lagu tu dululah. Tolak dulu. Step pertama tolak dulu. Step kedua kita bahagi. Lepas tu tengoklah kalau sebelum nombor kita nak tu, sebelum tu kita kena tolak. Kalau selepas kita kena tambah. Lagu tu. Okey, ni ringkasan hak saya ajar tadi itulah, iaitu cara nak kira kuartil pertama, kuartil kedua iaitu median dan kuartil ketiga. Okey, so ulang balik 1/4 nak cari kuartil pertama start dengan 1/4 daripada jumlah data. Kalau ikut formula dia bagi tadi n/4. N ni lah n nya 60 ni. Dapat 15, cari sini, buat paksi mengufuk, paksi mengufuk garis lah, garis putus-putus, dapat 199.5. Nak cari median ataupun kuartil kedua, samalah ambil. Kalau formula li atas tu dia kata 1/2, dia kata n/2 dah, buat n/2 ataupun 1/2 darab dengan 60. 60 tu n lah. Dapat 30. So dapat 30 ni awak pun dapat 30 ni awak pun bawa ke paksi Y ataupun ke kerapan lengkukkan awak ni. Awak garis putus-putus, garis mengufuk, kena lengkung, baca.
Dan yang ketiga, tadilah kuartil ketiga, kuartil keempat jarak 60. 60 tu N besar kita, jumlah data kita. 3/4 ni sebab kuartil ketiga. Dapat 45. So 45 tu bawa ke paksi mencancang, cari 45 duduk mana, buat garis putus-putus, garis mengufuk gini dan kena lengkung bawa ke bawah. Lepas baca dah pakai clue yang saya beri sana tu. Okey, habis cerita pasal kuartil pertama, median dengan kuartil ketiga. Saya nak ajar persentil pula. Persentil ialah nilai yang membahagikan suatu set data kepada 100 bahagian yang sama dan diwakili dengan P1, P2, P3 sampailah P99. Okey, berdasarkan gift tersebut, cari persentil ke-32 iaitu P32. Ni tak ada dalam buku teks awak ni. Saya ajar je dekat contoh pertama tadi. Oh, nak persentil ke-32. Okey, simbol dia. P ni persentil. Ni ke-32. Sama dengan. Okey, dia kata kepada 100 bahagian ke? So, per 100 lah. Per 100. Darab dengan berapa data awak? Berapa jumlah data awak? Bilangan data. Bilangan data. Kita tadi berapa? 60 tak? Berapa N besar kita? 60. So, kira lah. Tekan kalkulator 32 per 100. Darab dengan 60. 19.2. Sorry, saya tukar nombor. Saya tak jadi buat persentil ke hak tadi tu. Saya ambil persentil baru dah. Persentil ke-35. Okey, start. Persentil ke-35. P35, 35 per 100 darab dengan 60. Sebab 60 ni bilangan data. So, awak akan dapat 21. Okay, dapat 21. 21 ni awak tanda, 21 ni awak tanda dekat paksi kekerapan longgokan. Cari 21 dekat kekerapan longgokan. Ni kekerapan longgokan, cari mana nombor 21. Okey, 20, sini 21. Ni. Tanda sini 21. Apa kita buat lepas tu? Apa tak adilah. Kita kena buat garis mengufuk garis putus sampai awak jumpa lengkung. Sampai jumpa lengkung. Buat garis putus. Okey, jalan lagi. Okey. Sampai sini, siapa jumpa lengkung? Lengkung. Jumpa dah lengkung. Lepas tu, dah jumpa lengkung tu, awak buat, awak bawa ke paksi mengufuk, paksi sempadan atas, paksi ada sempadan atas bawah. Okey, tengok ni. Okey, dia tunjuk sini. Kita buat skip tak adilah. Okay, kita tadi kan kita buat kan tadi. Ada 50 tak sini ke? 50 tak. Antara 199 dengan 249.5 ni kan? Ada 50. 50 bagi 10 tadi. Kita buat tadi. Ada sikit lah. Kalau awak tak ingat. 50 ke 5 ke? 5. Bermaksud satu kotak kecil ni mewakili 5. Okey, so kita punya anak panah warna merah kita ni berada selepas 199.5. Okey, so 199.5 tu, nak baca 199.5, tambahlah. Ada berapa kotak? Ni 5 kotak. Ada 5 kotak. Dan satu kotak tu nilai dia, kotak, lepas tu sebelah tu nilai. Nilai dia berapa? Satu kotak tu nilai dia 5 U8. Apa kira lah? 199.5. Saya kira juga. Okey, tambah. Okey, dapat 224.5. So inilah persentil ke-35 kita. Okey, untuk soalan seterusnya saya reka mata.
Okey, baru siap reka. Makanan mempunyai persentil ke-95 dan ke atas akan dilarang dari dijual kepada rakyat. Berapakah jisim minimum makanan yang dilarang itu? Tengok dia kata persentil ke-95 dan ke atas. Okey, kita start dengan persentil dulu. Cara kira persentil, ambil nombor 95 tadi. Lepas tu kita bahagi 100 darab dengan bilangan datar 95. 100 darab dengan bilangan datar. Bilangan datar kita 60. Apa 60 ni N Ni kita tengah cari persentil ke-95. So kira lah tekan kalkulator 95 bahagi 100 darab 60. So kita boleh nombor 57. Boleh dapat nombor 57. 57 ni buat apa? Kita tanda. 57 ni kita tanda dekat paksi mencancang tadi. Tanda dekat paksi mencancang. Itu paksi kekerapan longgokan. Cari mana 57. Okey, 50 nampak dah. Ni pun nampak 57. Sinilah kotak ke-7 daripada 50 ni ke atas ni. Ni. Ni 57. Okey, ni 60, 59, 58, 57. Ni nombor 57 ni. 57 ni buat apa? Kita buat garis putus-putus lah macam kita belajar tadi. Buat garis yang mengufuk, putus-putus. Kita menuju ke lengkung. Menuju ke lengkung, lengkung. Tak jumpa lagi. Selagi tak jumpa tu jangan stop. Pergi lagi. Ya. Keluar landas saya dah. Pergi lagi. Alamat. Tak keluar. Tak mau keluar. Ya, jumpa dah. Bila dah sentuh lengkung, bawalah ke paksi mengufuk. Ada sempadan atas tu. Nanti kita nak apa ni? Kita nak tengok dia tunjuk kat nombor berapa. Sebab jaruk lah. Tak. Jumpa lagi. Mana ni? Itu di sini. Okey. Tengok tu. Tengok ni. Sebelum. Dia cucuk sebelum 349.5. So, kira je lah. Kalau sebelum kita tolak. Kalau tengok sebelum selepas, kita tambah. Rupa je. 349.5. Tolak dengan ada berapa kotak ni? Tengok dulu kotak dia berapa. Kotak dia 4. 4 sebelum. 4 nilainya berapa? Nilai, kita kira dah dia. Nilai dia 5. Okey. 349.5. Kita dapat 329.5. Terus sini dah. Kita dapat 329.5. So inilah persentil ke-95. Tapi dia tanya gini, tanya berapakah jisim minimum makanan dilarang itu. Kena buat ayat ke? Okey. Makanan. Kita pun tulislah sikit. Dia cerita pasal dilarang tak? Kena buat ayat lah sikit. Okey, makanan. Oleh. Makanan dengan jisim garam 329.5 miligram dan ke atas
akan dilarang dari dijual. Ataupun kita boleh guna perkataan minimum. Kita kata makanan dengan jisim garam dengan jisim minimum. Kita boleh jaga ayat sini. Kita kata makanan dengan sinilah kat sini. Makanan dengan jisim minimum. Dengan jisim minimum. Apa boleh juga jisim minimum garam 3295 miligram dan tak payah dan ke atas ni tak payah tulislah kalau guna jisim minimum. Apakah makanan dengan jisim minimum garam 329.5 miligram akan dilarang dari dijual. Jadi kalau tak usah guna perkataan minimum, awak boleh kata jisim berapa miligram dan ke atas. Sama maksud je. Okey, seterusnya resa lagi. Saya nak jawab ni sikit lagi. Okey, untuk soalan C, berapa jeniskah makanan yang mempunyai kandungan garam 159.5 miligram dan ke bawah? Seterusnya hitung peratusannya. Okey, mula-mula sekali awak kena cari guna dulu. Awak kena cari di manakah letaknya 159.5. Cari dulu di manakah letaknya 159.5. Awak tengok sini ada perkataan miligram ni. Miligram ni duduk mana? Miligram ni duduk dekat paksi mengufuk. Ni tengok ni miligram. Ni semua ni nombor-nombor ni kuantiti garam duduk mana? Kuantiti garam duduk dekat paksi mengufuk. So kita kena cari dulu di manakah letaknya 159.5. Awak ingat tadi satu kotak kecil dekat paksi mengufuk ni 5. Dan kalau sini 149.5. Dua kotak, satu kotak 5, satu kotak lagi 5, 5 tambah 5 10. So di sinilah 159.5. Di sini. Saya pakai warna lain sikit. So dapat warna kuning ya, saya pakai warna kuning. So ni terpaksa tanda warna kuning ni ialah 159.5 iaitu dua kotak selepas 149.5. Pasal apa? Sebab sekotak 5. Sekotak lagi 5, 10 tambah 149.5 tubiklah. Tubiklah 159.5 kita nak tu. Dan kita pun buatlah garis putus-putus. Buat garis putus-putus. Kena je lengkung. Saya besar sikit gambar supaya awak nampak. Ni ke? Ni. Dapat comel guys kuning saya sebab comel semula. Okey. Ni, ni. Kena je lengkung. Bawalah ke paksi mencancang. Kita nak tengok berapa. Bawa ke paksi mencancang. Okey, nombor berapa ni? Bila lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kena dekat nombor 6. Dekat nombor 6. Lagi. Okey. Nampak nombor 6 tu tak? Nombor hitam lah. Nombor 6. Rupa-rupanya dia kena dekat nombor 6. Berapa jeniskah makanan yang mempunyai kandungan garam 159.5 dan ke bawah? Jawapannya 6. Seterusnya hitung peratusannya. Dia minta peratusan pula. Peratusannya berapa? Ambillah 6. Dia nak peratus. 6 per berapa? 6 per 60. Sebab 60 ni jumlah ataupun bilangan data tak? Bilangan data kita 60. Darablah dengan 100. Kita nak tahu peratus. 6 per 60 darab 100 jadi 10%. Okey, settle pelajaran kita hari ini. Saya cuma refer contoh. Ni cerita bab 7. Saya punya nota hari ni, saya punya presentation hari ni, saya refer contoh 7. Saya refer contoh 7 dan contoh 8. So awak, ni muka surat dapat.
Besar 209. So kerja awak ialah 7.1 C. Kerja awak ialah ni 7.1 C. Muka surat 210. Okey, settle.